يا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك غير المغضوب ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. وجائز dan harus raf'uka, rafa' kamu, makna kamu harus rafa'kan, baca dengan rafa', ma'tufan ala mansubi inna, yang diataf kepada mansub bagi inna. Jadi bila disebut ataf kepada mansub inna ha, mansub inna tu ma'tuf lah. Dan dia duduk di mahal mana kalau sebut mansub kepada inna? Dia di i'rab isim ke khabar? Isim. Jadi ataf kepada mansub inna. Jadi ada ataf. Jadi isim kepada inna itu ialah mansub kepada inna itu ialah isim inna. Jadi statement ini ataupun pernyataan ini akan memberi implikasi makna yang lain bila disebut jaizun raf'uka, harus, artinya harus juga mansub alal asli, alal asl, ikut asal. Tapi bersyarat mansubi inna ba'da an tastakmila. Untuk mansub itu, syaratnya itu yang boleh baca dengan dua wajah tu, itu baca dengan dua wajah lah maksudnya. Nak rafa' pun boleh, ataf itu nak nasab pun boleh, makna biwajhain. Syaratnya platform inna, isim inna dan khabar inna mesti istikmal ba'da an tastakmila. Kerana implikasi kalau tidak istikmal, ghairul istikmal maksudnya setelah inna, lepas tu isim dia belum lagi komplit khabar, dia terus ataf di sebelum khabar, itu dia panggil ghairul istikmal. Yang disyaratkan di sini boleh biwajhain ialah ba'da an tastakmila. Artinya kalau kita boleh dhabit, kalau qabla al-istikmal belum sempurna inna, isimnya dan khabarnya, makna duduk di celah, artinya la yasihu al-wajhain. Tak boleh di'arab dengan dua wajah. Jadi banyaklah makna yang tersembunyi, hukum yang tersembunyi. Disebut wajaizun raf'uka ma'tufun ala mansubi inna. Bila disebut harus rafa', artinya harus juga nasab. Itu yang dikatakan yajuzu bil wajhain. Tapi bersyarat ba'da an tastakmila. Setelah komplit, sempurna apa? Sempurna struktur ayat tu. Ada inna, ada isim inna, ada khabar inna, barulah biwajhain. Adapun mafhum mukhalafah bagi istikmal ialah kalau qabla al-istikmal mafhumnya ialah la yasihu al-wajhain. Tak boleh i'rab menjadi dua wajah dan dia hanya wajib dengan nasab saja alal asli, ikut yang asal, iaitulah isim inna mansub. Itu mafhum mubasyarah awalan min al-bait, daripada bait. Agak-agak kalau baca sendiri boleh faham tak? Faham?
Tak. Maksudnya setelah diterangkan ni, baca balik matan, boleh faham tak apa yang nak disampaikan? Wajaizun raf'uka ma'tufun ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Okey. Baik. Kalau lah nak letak tajuk, boleh letak tajuk. Untuk bait ini, kita letak tajuk apa? Buatlah kurungan sikit. Hukmul ma'tufil waqi'i ba'da khabari inna. Hukum ma'tuf yang diatafkan, yang terletak setelah khabar inna. Dan dia akan bincang benda-benda ni lah. Baik. Artinya, ini nak Ibnu Aqil nak syarahkan matan. Idza utiya ba'da ismi inna wa khabariha bi'atifin. Bayangkan, gambarkan. Apabila didatangkan setelah isim inna dan khabarnya, maknanya komplit. Itu istikmal. Ba'da an tastakmila. Ada inna, ada isimnya dan ada khabarnya. Dengan atif. Dengan sesuatu yang mengatafkan. Jaza fil ismi alladhi ba'dahu wajhan. Haruslah pada isim yang setelahnya itu dua wajah. Isim yang setelahnya setelah atif. Atif ialah huruf ataf. Jadi jaza fil ismi alladhi ba'dahu, haruslah pada isim yang setelahnya, setelah atif itu wajhani, oleh dua wajah. Dua wajah mana tadilah ar-raf'u wan nasbu, dhabit pada awal lah. Baik. Ahaduhuma, salah satu dari kedua-duanya ialah an-nasbu, nasab, atfan ala ismi inna. I'rab jadi apa ni atfan? Ingat. An-nasbu maknanya yang pertama daripada dua ialah baca dengan nasab. Nasab itu i'tifhu atfan, maf'ul mutlaq bagi fi'lin mahdhuf. Nasab atfan ay i'tifhu atfan. Ataf kalau ianya sebagai satu ataf ala ismi inna. Jadi kalau baca nasab kan, kita ataf di atas isim inna. Nahu inna Zaidan. Okay. Bila dia didatangkan contoh, kita akan nampaklah kedudukan. Inna Zaidan qa'imun wa amran. Jadi struktur ayat ini, mana poin dia? Poin dia ialah amran. Jadi amran itulah jaizun raf'uka ma'tufan ala mansubi inna. Jadi dia terletak setelah atif. Atif itu waw, harful waw. Komplit tak lagi. Ba'da an tastakmila, setelah komplit. Bila komplit, dhabitnya jawazu al-wajhain. Kalau qabla al-istikmal, la yasihu al-wajhain, la yajuz al-wajhain. So yang ini komplit. Dia ada inna, dia ada isim kepada inna, iaitulah Zaidan, dia ada khabar kepada inna. Kalau begitu, boleh nak baca amran. Kan? Itu yang pertama. Kemudian wathani, boleh bacaan yang kedua, iaitulah ar-raf'u. Cara baca yang kedua dibaca dengan rafa'. Nahwu inna Zaidan qa'imun wa amrun. Sebab apa dia boleh dua-dua? Kita buat analogi. Sebab dah kahwin dah, sempurna dah. Nak buat apa pun tak apa. Nak buat apa pun tak apa, kahwin dah. Itu analogi lah. Kalau tak kahwin lagi, dia kena ikut lah. Kena ikut mak pak asli tu. Kalau tak kahwin lagi. Ini dah kahwin dah. Amrun boleh, amran pun boleh. Itu bacaan yang kedua. Al-thani nahu inna Zaidan qa'imun wa amrun. Amran, contoh yang pertama, atah kepada Zaidan.
tak apalah ataf kepada Zaidan. Zaidan mansub, Amran nampak nasab juga. Bila Amrun ni ataf kepada Zaidan yang mansub, tiba-tiba dia baca marfu', ar-raf'u, maka apa yang berlaku? Ada wajhatu nazar. Ada wajah nazar, ada dua. Jadi waqtulifa fi, dan diperselisihkan padanya dhamir kembali kepada bacaan yang kedua, itulah ar-raf'u, itu diperselisihkan oleh para alim ulama. Kenapa yang pertama tidak diperselisihkan? Karena clear. Nampak? Jadi Zaidan isim inna mansub, Amran mansub, tak ada isu lah. No issue lah orang kata. Tapi kalau ar-raf'u, maka berlaku khilaf. Fal masyhuru annahu ma'tufun ala mahall ismi inna. Maka al-masyhur ay al-qaulul masyhur annahu, bahwasanya ia Amrun itu yang dibaca dengan marfu', sedangkan dia ma'tuf, dia ialah mansub, annahu, bahwasanya ia ma'tufun ala mahall ismi inna, ianya ma'tuf atas tempat isim inna. Faham tak? Maksudnya tempat isim inna tu asalnya ialah mubtada. Kalau tak ada inna, dia baca dengan Zaidun qa'imun. Jadi ataf kepada tempat asli dia ambil balik yang bi'tibaril asl, bi'tibaril usul. Arab kata. Fa innahu fil asli marfu'an likaunihi mubtada'un. Maka sesungguhnya pada asalnya ianya ialah marfu'. Likaunihi mubtada', kerana keadaannya itu mubtada'. Dhabit di bawah mubtada' itu kalau nak mudah, hadza bi'tibaril asli, ini diambil kira yang asal. Dan inilah wahadha, kata Ibnu Aqil, yush'iru bihi zahiru kalamil musannif, yang dimaklumkan, diberitahukan dengannya, dirasakan dengannya mafhum itu oleh zahir kalam al-musannif. Kalam musannif menunjukkan itu. Sebab apa? Cuba perhati baik-baik dalam matan. Wa jaizun raf'uka ma'tufun ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Sebab tidak ada illah, tidak ada qarinah yang menyebutkan selain daripada itu. Maka difaham. Zahir kalam musannif macam tu lah. Jadi kaedahnya, kalau musannif Ibnu Malik tu, dia ada poin yang menyatakan tak boleh ataupun bukan, barulah dikatakan tidak. Tapi tak ada benda yang mengatakan itu. Maka Ibnu Aqil kata kaedahnya zahir kalau musannif yang dikatakan ma'tuf ala mahal ismi inna ni, mafhum dia ialah asal mubtada' lah. Faham tak? Macam tu ialah kefahaman dia. Sebab tidak ada qarinah, tidak ada sebab yang disebutkan berlawanan daripada apa yang asli. Jadi hadza wa hadza yush'aru bihi zahiru kalamil musannifi. Baik. Jadinya, Ifan, yang khilaf ni seolahnya al-qaulul masyhur ni itu ialah dipanggil wajhul awal. Maknanya kalau wajhul awal, wajah satu, nanti akan ada wajhul tsanin, wajah yang kedua. Itu dia di sini ni kita kata, kalau dalam bahasa moden dia memberi justifikasi pasal apa baca dengan amrun. Justifikasi itu bahasa hebatlah, standard tesih tu. Kalau bahasa mudah, dia memberikan sebab pasal apa dibaca dengan amrun, sedangkan hang atah kepada mansub. Jadi bahasa sedap lagi, justifikasi, justify, kena justify lah. Ini ialah wajhul al-awwal, wajhul awal, afwan, taujihul awal, taujih yang pertama. Taujih ni kita kata hala tuju i'rab tu. Taujih tu hala tuju. Maknanya ada yang kedua, taujih tsani. Wa dhahaba qaumun, dan telah bermazhablah ataupun berpendapatlah, berpeganglah qaumun, oleh satu kaum, ila annahu mubtada'un, kepada bahwasanya
ianya ialah mubtada, kepada bahwasanya nya tu annahu nya kembali kepada kalimah amrun yang dipertikaikan itu, bahwasanya ianya amrun, dalam contoh tadilah inna zaidan qa'imun wa amrun tu, dia ialah mubtada, wa khabaruhu mahdhufun, dan khabarnya mahdhuf, wa taqdiru, dan takdirnya ialah wa amrun kadzalik, dan amrun begitu juga, wa huwa sahihu, dan yang ini pun betul. Cuma yang masyhur ialah yang pertama, bi'tibaril asli. Kalau i'rab begini betul juga, tak ada masalah. Wa huwa as-sahih, itu faham. Tapi kalau dia kata wa huwa al-asahhu, yang tu cerita lain. Paling asah, hak masyhur, cuma masyhur belum tentu al-asahhu. Tapi kalau dia kata wa huwa as-sahih, ni pun betul. Tapi yang masyhur banyak diguna pakai, yang viral yang pertama. Itu taujih yang kedua. Ini apa nama, mafhum taujih yang kedua. Wa taqdiru wa amrun kadzalik. Jadi, kalaulah kita baca inna zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid itu berdiri ia, wa amrun, Omar lagu mana? Omar kadzalik. Macam dulu juga, macam Zaid juga, dia pun berdiri juga. Kalau kita tuliskan ayat yang dengan takdir tu. Kalau kita berhenti dekat amrun, inna zaidan qa'imun wa amrun. Sesungguhnya Zaid itu berdiri ia dan Omar. Faham tak kata Omar pun berdiri juga? Faham juga. Cuma bila wa taqdiru, dia hanyalah ada pada kira-kira, tidak ditulis. Yang ditulis di sini untuk memaklumkan kita, untuk maklumkan kita wa amrun kadzalik, selesai masalah. Baik. Ini ialah contoh-contoh yang al-istikmal, ba'da an tastakmila. Fa in kana al-'athfu, ini fardu takdir dia panggil, andaian. Maka jika adalah ataf itu qabla an tastakmila inna, sebelum bahawa sempurnalah inna, ai qabla an ta'khudha, sebelum bahawa mengambil ia inna, khabaraha, akan khabarnya. Mana ambil apa? Ambil hak dia sebagai khabar kepada inna. Dia kena ambil hak dia dulu. Apa makna ambil hak? Kena dia jadi khabar kepada inna, bukan jadi khabar, bukan lagi khabar kepada mubtada. Jadi sebelum inna ni ambil hak dia, tiba-tiba ada orang lain, individu yang kedua, cinta tiga segi, dia memang menyelit celah tu. Apa yang berlaku? Jawapannya ialah jawab kepada in tadi ni, ta'ayyana an-nasbu, maka tertakyinlah oleh an-nasab. Ni di sisi siapa? Inda jumhurin nahwiyin, di atas jumhur ulama-ulama nahwu. Artinya nasab itu kalau kita nak dhabit bil atfi ala ismi inna, dengan kita atafkan di atas isim inna, kuatlah. Ataf atas isim inna, dan isim inna mansub, diikutlah mansub. Tak boleh dengan wajah yang kedua. Dia tak boleh melepas diri. Fataqulu, maka kamu sebut inna zaidan, nampak tak? Amran, inna zaidan, kan? Tak sempat lagi nak ambil inna, nak ambil hak dia atas khabar, tiba-tiba Umar mai. Inna zaidan wa amran, so bulatkan kalimah amran. Amran itulah wajibun nasbi, wajib nasab, artinya bil atfi ala ismi inna. No isu juga di sini, tak ada isu. Inna zaidan wa amran qa'imani, sesungguhnya Zaid dan Umar berdiri kedua-duanya. Wa innaka wa zaidan zahiban. Samalah contoh ni, platform yang sama. Cuma dia gunakan dhamir saja. Dan sesungguhnya kamu, kaf yang pertama fi mahalli nasbin, ismu inna, wa zaidan, waw atif, zaidan kalimah ma ba'dal atif, mansub, sebab apa? Ma'tuf dia mansub mahalli, mahallan, iaitulah innaka, ka tu. Zahibani, nampak dia mencelah sebelum istikmal. Artinya kita dhabit dah tadi,
Kalau qabla al-istikmal la yasihul wajhain. Bal apa? Ta'ayyana an-nasbu 'inda jumhurin nahwiyyin. Tapi dalam doa Arab lagu tu wa ajaza ba'dhum ar-raf'u, dan mengharuskan oleh sebahagian mereka itu akan rafa'. Artinya kalau kita nak buat contoh, ubah aja. Inna Zaidan wa Amrun qa'imani. Tapi ini bila sebut wa ajaza ba'dhum, kadang-kala tidak masyhur, kadang-kala syadz. Sebab dia sangat-sangat lemah. Tak tahu sampai dah wa ajaza ba'dhum. Jadi pandangan ni kaedah dalam kitab, kalau dia sebut nama, dia sebut nama siapa, nama ulama mana yang sebut, yang membawakan dalil dalam misal, itu boleh digunakan pakai, sehinggalah tidak sehingga ada Ibnu Aqil nyatakan, oh kalam as-Sayrafi umpamanya Sayrafi, kalam al-Farra umpamanya syad. Contoh al-Farra syad, barulah lemah. Kalau tak dinyatakan begitu, masih lagi boleh digunakan pakai. Faham? Wa ajaza ba'dhum ar-raf'u. Baik. Ini masuk bait 189 dah kat 200 ni. Wa ulhiqat bi inna lakinna wa an. Sekejap tuan-tuan, saya ada satu panggilan telefon yang agak penting. Ada panggilan yang agak penting lah tadi. Wa ulhiqat bi inna lakinna wa an min duni laita wa la'alla wa ka'an. Okey, selalu Abah duk terang maksud bait ini ada kaitan dengan bait sebelum. Okey, Abah tak nak terang. Anda tak mau terang. Cuba tuan-tuan cuba faham. Boleh faham, mudah aja. Wa ulhiqat bi inna lakinna wa an. Dia punya nada dia. Wa ulhiqat bi inna, ingat ada kalimah ulhiqat, mulhaq tu, mulhaq makna apa? Yang sama, yang serupa dengan jamak. Wa ulhiqat ni makna diilhaqkan, disamakan, diserupakan dari sudut hukum dengan inna. Tadi kita bincang inna. Ialah lakinna dan juga wa anna. Wa an itu maksudnya anna al-maftuhah. Dia ada beza hukum. Anna lah maksudnya. Jadi diilhaqkan dengan inna, hukum inna yang harus wajhain tadi ni, kan, untuk dari sudut ataf tu berlakulah kepada lakin dan anna, berlaku. Wa ulhiqat bi inna lakin wa an, wa ulhiqat bi inna lakin wa an tu makna wa anna al-maftuhah. Hak tadi inna berlakulah ya. Jadi semua dalam ni ada akhawat kepada inna. Ada lengkap tu. Ada inna, ada lakin, ada wa anna. Kemudian laita la'alla wa ka'anna. Dia komplit satu bait ni dia terang. Lakinna dengan anna sama dengan inna dari sudut ataf tadi. Cerita tentang ataf tadi ni. Kalau istikmal bagaimana? Tak istikmal bagaimana? Kan? Kalau istikmal yajuzul wajhain. Qabla al-istikmal la yasihu al-wajhain. Lakin dengan anna sama begitu. Min duni laita wa la'alla wa ka'an. Min duni laita wa la'alla wa ka'an maknanya laita la'alla ka'anna tidak. Min duni itu mana bukan. Laita la'alla ka'anna tak boleh sama dengan inna seperti mana lakina dan anna. Itulah maksudnya. Maknanya dia ada kesinambungan dengan bait yang sebelum. Cuma mulhaq ni makna serupa dari sudut hukum. Dia bincang inna dulu. Baik. Hukmu anna al-maftuhah. Bermula hukum anna yang maftuhah, walakinna
dan lakinna fil atfi ala ismiha, dari sudut isu ataf atas isimnya ialah hukmu innal maksura, ialah itu ialah khabar. Hukum bla 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 tu mubtada, iaitu jawapannya ataupun khabarnya ialah hukum inna yang dimaksurah juga sama. Fataqulu, maka berkatalah oleh kamu, alimtu anna Zaidan qa'imun wa Amrun. Alimtu anna Zaidan qa'imun wa Amrun. Nampak? Telah mengetahuilah oleh aku bahwasanya Zaid ialah orang yang berdiri, wa Amrun dan Umar. Boleh baca wa Amrun biraf'in wa nasbihi dan an-nasab, artinya wa Amran. Jadi Amran boleh dua wajah kerana atah kepada Zaidan. Sedangkan dia anna, sebab apa dibaca dengan anna? No, dia duduk di mahal telah mengetahuilah oleh aku akan bahwasanya fi mahalli nasbin maf'ul bih. Sebab tu dia yang alim tu dia kena letaklah, kalau tidak nak main mana? Anna tu. Kalau tak ada alim tu, dia mesti lagi inna. Sebab apa? Inna fi sadril kalam. Fil ibtida'. Wa taqulu, mana dia? Dan kamu sebut, baik, kalau nak mudahlah, kalau ada kitab, kita punya poin bulatkan kalimah Amrun tu untuk contoh tadi ni, supaya kita tahu syahid kita di mana. Alimtu anna Zaidan qa'imun wa Amrun, bulatkan kalimah Amrun dan tulis contoh ini ialah contoh yang misal yang istikmal, yang lengkap. Contoh yang kedua, wa taqulu alimtu anna Zaidan wa Amran qa'imani. Ini contoh yang misal ghairul istikmal. Contoh yang tidak lengkap. Pasal apa? Ataf tu dipi mencelah sebelum ada khabar kepada anna al-maftuhah. Tengok, alimtu anna Zaidan wa Amran, khabar kepada anna qa'iman. Dia mencelah. Apa hukumnya? Bin nasbi faqat 'inda al-jumhur. Nampak? Sama dengan inna tadi ni. Jadi poin kita, syahid kita ialah tulis, buat bulat kepada kalimah Amran, tulis di tepi itu, ini ialah misal ghairul istikmal. Ini rujuk baliklah kepada bait 188. Wa jaizun raf'uka ma'tufan 'ala mansubi inna ba'da an tastakmilah. Baik. Wa kadzalika, dan demikianlah taqulu, tadi contoh apa? Contoh anna al-mafduhah. Dan demikianlah kamu sebut, ini contoh untuk lakinna. Ma Zaidun qa'iman lakinna Amran muntaliqun wa Khalidan. Syahid kita di mana? Kalimah Khalid. Lengkap lagi, istikmal lagi. Ini contoh yang istikmal. Lakinna Amran muntaliqun. Dia ada isim lakin, dia ada khabar lakin. Mana isim lakin? Amran. Mana khabar lakin? Muntaliqun, marfu. Baru dia bawa mai ataf. Jadi kalau contoh yang lengkap, binasbi Khalid wa raf'ihi. Boleh baca Khalidan, boleh baca Khalidun. Mana dia? Hak tadi juga. Wa jaizun raf'uka ma'tufan 'ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Wama Zaidun qa'iman. Yang ni contoh yang misal ghairul istikmal. Ma Zaidun qa'iman, tidaklah Zaid itu yang berdiri, lakin Amran wa Khalidan. Khalidan tu bulatkan. Yang ni, contoh ini hanyalah bin nasbi faqat indal jumhur. Jadi lengkaplah dua contoh untuk anna al-maftuhah dan juga lakin, platform yang sama dengan inna dari sudut kedudukan ayat dan juga i'rab. Wa amma laita wa la'alla wa ka'anna. Dalam matan kata min duni laita wa la'alla wa ka'an.
Dan adapun laita, la'alla dan ka'anna fala yajuzu ma'ha illa nasbu. Jadi puak-puak ni dia tak boleh lagi wajahin tadi. Maka tidak harus bersertanya laita, la'alla dan ka'anna kecuali kena nasab illa nasbu sahaja, kecuali nasab. Sawa'un taqaddama al-ma'tuf atau ta'akhkhara. Sama ada terdahulu ma'tuf ataupun terkemudian, macam isu yang tadi ni. Fataqul, maka kamu sebut laita Zaidan wa Amran qa'imani. Jadi Amran dia taqaddam, duduk dulu. Ataf kepada Amran, ataf kepada Zaidan, wajib nasab. La yajuz ma'a illa nasbu tadi ni. Laita Zaidan wa Amran qa'iman. Aw ta'akhkhara tadi, Umar duduk kemudian. Walaita Zaidan qa'imun wa Amran. Tidak ada pilihan lagi. Laita. Binasbi Amrin fil mithalain. Dengan menasabkan kalimah Amrun pada dua contoh. Wala yajuzu raf'uhu. Dan tidak haruslah oleh rafa'nya. Rafa'nya tak boleh. Wa kadzalika ka'anna wa la'alla. Dan demikianlah berlaku kepada ka'anna dan la'alla. Artinya, la yajuz illa nasb. Kecuali illa nasbu, kecuali nasab. Dalam tak boleh. Wa ajazal farra'u ar-raf'u fi ar-raf'a fi, dan telah mengharuskan oleh al-farra' akan rafa' padanya mutaqaddiman atau mutaakhiran wa mutaakhiran, tak kira. Ma'al ahruf ats-tsalatsah, dia balun ke semua boleh. Jadi pendapat ini tidak kuat. Yang jumhur macam yang awal tadi. Baik. Alhamdulillah ni masuk bait 190 dah. Ni dekat-dekat nak habis juzuk yang bahagian pertama lah, juzuk awal daripada jilid pertama ni. Baik, apa contoh yang selanjutnya? Wa khuffifat inna faqallal amalu wa talzamul lamu idza ma tuhmalu. Jadi baik-baik akan datang ini agak complicated sikit lah, walaupun tak banyak tapi agak complicated. Tapi ada kaitan dengan kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan dengan bait yang sebelum ni, bait ke berapa tak ingat. Wa kasaru min ba'di fi'lun 'alliqa tu. Bil lam ka'lam innahu ladzu tuqa. Ingat tak ladzu tuqa tu? Baik. Wa khuffifat inna. Wa khuffifat inna faqallal 'amalu. Dan ditakhfifkan inna, artinya inna itu ialah in al-mukhaffafah min ats-tsaqilah. Itu maksud wa khuffifat inna. Tak ada sabdu lagi, dia in sahaja. In sahaja nah. Itu dipanggil in al-mukhaffafah min ats-tsaqilah. Kalau anna ditakhfifkan an al-mukhaffafah min ats-tsaqilah, istilah dia. So kalau ditakhfifkan in, apa yang berlaku? Faqallal amalu, maka sedikitlah beramal ia. So kalau sedikit beramal, lawan kepada al-i'mal ialah al-ihmal. Kalau begitu, wa talzamul lamu idza ma tuhmalu, dan melazimi lam lah pada khabarnya, khabar in al-mukhaffafah min ats-tsaqilah, apabila ianya diihmalkan. Kalau dia ihmal, kena ada lam. Lam itu lam yang ulliqa, yang dia macam dia kaitkan. Ini syaratnya inna bukan anna lagi. So dia ada implikasi kedatangan lam itu. Wa rubbama istughniya anha in bada. Dan barangkali terkayalah, mana tidak perlu. Istughniya artinya tidak diperlukan, anha daripada lam. Lam itu lamul ibtida'. Yang kita baca matan dulu, wa kasaru min ba'di fi'lun 'alliqa. Kan? Lam yang 'alliqa, dia akan kaitkan, dia akan kita kata sangkutkan dengan, ta'liqkan dengan fi'il yang sebelum. So lam itu lamul ibtida'. Perlu ada. Tetapi ada kalanya warubbama, kebarangkalian ustughniya anha, terkaya darinya. Bila sebut ustughniya an, maknanya la yahtaj, tak perlu.
anha darinya, dhabit ha itu ialah lam. Tak perlu lam pun. In bada, sebab kalau tak ada lam ini, kita takut fahamkan in itu in an-nafiyah. Itu implikasi dia. Kan? Sebab itu dia kena masuk lam. Tapi kalau in bada, artinya in bada, dhabit, in bada itu ialah zaharal makna. Maknanya clear. So, tak perlu kepada lam yang ulliqa bil fi'li. Dia agak complicated, tapi insyaAllah mafhum. Boleh difahami dengan melalui contoh dan syarah nanti. Sajalah ana tekankan, Abah tekankan dulu supaya kita ini membiasakan dengan matan tu. Jadi penting. Kalau kita pisahkan matan tak baca syarah, tak boleh juga. Memang tak boleh dan memang susah pun. Kalau baca syarah tak kaitkan dengan matan pun tak boleh juga. Jadi dia mesti seiring dan sejalan. Jadi bila kita baca matan tu, kita kena tahu apa dia nak terang, konten dia apa, objektif dia apa. Itu yang kadang-kadang Abah minta suruh tulis kan, tajuk ini topiknya apa. Ada setengah kitab dia tulis, ada setengah dia tak tulis. Macam dalam PDF ni, tajuk besar-besar dia tulis. Yang kecil-kecil macam ni, dia pun biar je. Baik, sekali lagi. Wa khuffifat inna faqalla al-amalu wa talzamul lamu idza ma tuhmalu. Wa rubbama istughniya anha in bada manatiqun aradahu mu'tamida. Jadi dalam syatrul tsani bait 191 itu ialah nak melengkapkan maksud dan makna yang syatrul awal. Jadinya kata dia, dan ada barangkali terkaya darinya, artinya tak perlu pun ada lam alladhi alliqa bil fi'li itu in bada, sekiranya makna dia jelas. Sebab implikasi kalau tidak ada lam, sedangkan inna ialah mukhaffafah min ats-tsaqilah, dibimbangi kita faham in itu ialah in nafiyah. Sedangkan maksud yang dikehendaki oleh orang yang menuturkan itu indal itlaq, ketika mana menyebutkan sesuatu perkara, ialah dimaksudkan sebaliknya. Tapi kalau maknanya clear, ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya in itu bukan in nafiyah, makanya tak perlu kepada lam. Artinya ayat itu dalam bentuk ayat yang positif. Bukan ayat yang negatif. Artinya dia ada makna, dalam sudut makna dia ialah al-ithbat, isbat. Bila manatiqun aradahu mu'tamida, barang yang orang yang tuturkan itu aradahu mengkehendakinya mu'tamida, yang itu yang boleh dipegangi, yang dia pegang. Nanti ada contoh, jangan bimbang. Cuma gini, sebelum kita baca syarah, kita kena terang dulu yang sebelum, sebab supaya kita dapat kaitkan. Dalam satu bait syair jahiliah ke syair apa ke, kan? Dia ada syatrul awal, syatrul tsani. Katalah syahid kita duduk dalam syatrul tsani. Kan? Hukum mengatakan kalau in itu inna mukhaffafah min ats-tsaqilah, dia tidak beramal. Maknanya dia tidak menasabkan isim, merafakkan khabar. Kan? Dan dia kena ada lam. Dan dia kena ada lam. Jadi lam itulah yang menunjukkan bahwasanya in itu bukan in nafiyah bila dia tidak beramal. Sebab kalau inna and inna kita senang faham, dia i'mal. Tapi kalau in mukhaffafah min ats-tsaqilah, dia beramal juga dan dia juga ihmal. So ketika mana dia ihmal, dia tidak beramal, kan? Tiba-tiba tidak ada lam, dibimbangi, takut orang faham in itu ialah in nafiyah. Itu maksud dia. So bila in nafiyah, ayat itu bukan ayat yang isbat. Ayat itu memberi erti nafi, artinya bukan. Itu isunya. Tapi duk cerita pompang ni, kemungkinan lam itu yang mengaitkan kata in itu bukan in nafiyah ialah lam. Tiba-tiba tak perlu pun lam kerana ada qarinah, iaitulah manatiqun aradahu mu'tamida. Orang yang sebut cakap itu, dia sudah memberikan isyarat awal. Contohnya kalau dalam bait, asyatrul awal itu menunjukkan dia tidak ada konflik antara dua baina syatrain.
Faham? Kena tengok contoh lah. Kalau tak tengok contoh memang agak sukar untuk difahami. Baik. Kita baca dulu syarah tadi yang duk bagi lama sikit dalam bait tu supaya kita terbiasa. Yang ni kena dengar betul-betul ya. Jadinya kesimpulan awal dia Irfan, kalau in saja, in tu mukhaffafah min thaqilah, bukan inna. Duk dalam ayat, dia kombinasi dia kena ada lam tidak pada khabar. Itu lam itu dia panggil lam alliqa bil fi'li, yang dia akan taklidkan, sangkutkan dengan fi'il sebelum. Dia kombinasi dia dua. Supaya tidak dikatakan bahawa in itu inna nafiyah. Baik. Idza khuffifat inna, apabila ditakhfifkan inna, senang faham, in mukhaffafah min thaqilah. Fal aktsaru fi lisanil arab ihmaluha. Maka yang terbanyak dalam lidah orang Arab itu ialah kita ihmalkannya. Maknanya dia tidak beramal. Maknanya dia tidak menasab isim, merafakkan khabar. Fataqulu in zaidun laqaimun. In zaidun laqaimun. Jadi ihmal lah. Kan? Pasal nak ada lam. Lamul ibtida' pada khabar. Jadinya oleh kerana pada kebanyakan lidah orang Arab, in itu, in mukhaffafah min thaqilah itu ialah ihmal. Wa idza uhmilat, maka jika diihmalkan, lazimat halamu, melazimilah akannya oleh lam. Lam itu tujuannya apa? Fariqatan bainaha wa baina in an-nafiyah. Jadi lam tu dia kena ada. Lam itu lam fariqah yang nak membezakan antaranya, antara apa? Antara, bukan? Antara in yang inna tu, in mukhaffafah min as-saqilah yang tak beramal tu, dengan in an-nafiyah. In an-nafiyah ialah nafi lah kan. Dia panggil manfi. Kalau yang ini ialah isbat. Nak isbatkan hukum, bukan nak menafikan cerita tu. Nak beritahu Zaid tu memang berdiri. Jadi kena ada lam di situ. Pada dasarnya hukumnya begitu. Wa yaqillu i'maluha, dan sedikitlah beramal in mukhaffafah min as-saqilah tadi. Tak ada masalah. Wa fataqulu wa yaqillu i'maluha, afwan. Jadi kita dah cerita tadi ihmal. Maknanya ihmal itu banyak pada in mukhaffafah min as-saqilah. Adapun i'mal sedikit. Kan disebut dalam matan. Wa khuffifat inna faqallal amalu. I'mal itu sedikit. Wa yaqillu i'maluha, dan sedikitlah beramalnya in mukhaffafah min as-saqilah. Ada juga bukan tak ada, lebih sikit. Fataqulu, maka kamu sebut in zaidan qaimun. Nampak? Zaidan ialah isim in, qaimun khabar in. Siapa yang cerita yang ni? Wa hakal i'mala, dan telah menceritakanlah dari sudut beramal itu ialah Sibawaihi wal akhfashu, dan akhfash. Depan ni dua kawan baik kan, kita mengaji daripada sekelas mengaji. Satu seperguruan. Kerapnya dia pun bersetujulah. Rahimahumallah, semoga Allah Ta'ala merahmati keduanya, iaitulah Sibawaihi dan Akhfash. Rahimahumallahu Ta'ala. So kalau i'mal confirm yang itu, fala talzamuha hina idzin allam, maka tidak melazimilah akannya ketika itu nya ialah khabar kepada in, lam. Tak perlu ada lam. Isu kena ada lam ialah in mukhaffafah min thaqilah yang ihmal. Kalau in mukhaffafah min thaqilah yang i'mal, la yahtaj ila lam. La yalzamuha, la talzamuha hina idzin al-lamu. Tak perlu. Sebab apa tak perlu? Dia ada illah dia. Li'annaha, kerana sesungguhnya
Ianya la taltabisu, dia tidak iltibas, dia tidak samar, tidak keliru. Wal halatu hadhihi bin nafiyah. Ha? Dan hal keliru ini berlaku hanyalah kalau sekiranya bin nafiyah dengan in yang an-nafiyah. Ha. Jadinya kesimpulannya begini. Kalau in itu ihmal, tidak beramal, kan? Dia kena ada lam pada khabar. Sebab apa? Nak bezakan yang isbat dan juga in yang nafi. Walaupun dia tidak beramal. Oh, ni nak menunjukkan ini bukan nafi. Ini bukan nafi. Kemudian bila kita berpegang dengan in mukhaffafah min tsaqilah yang i'mal pula dia beramal, kan? Yang ini kena ada lam, tak perlukan kepada lam, kan? Wa inna ma taltabisu bi in an-nafiyah afwan terlangkau. Li'annaha la taltabisu, kerana ianya tidak ada iltibas dengan wal halah hadhihi bin nafiyah. Dengan keadaan ini ni, kalau sekiranya dia ialah an-nafiyah. Sebab mudah aja. Kalau in itu nafiyah, di anna nafiyah la tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Senang je faham. Kalau tak ada lam pun, dia tidak menasabkan isim dan merafa'kan khabar. So kalau ada in, dia kita baca dengan Zaidan qa'imun. Oh, ini in, ya. In mukhaffafah yang i'mal. Nampak tak? Dia tidak menasabkan yang i'mal, tidak menasabkan isim, tidak dan merafa'kan khabar. Kan? Tapi kalau yang in nafiyah itu ada iltibas. Wa innama taltabisu bi in an-nafiyah idza uhmilat wa lam yazhar al-maqsud. Maknanya kalau kita kata in Zaidun qa'imun, yang tu celaru. Sebab lam yazhar al-maqsud. Maksudnya tidak zahir. Hang nak nafikan ke, hang nak isbatkan ke? Sebab itu kena ada lam. Nampak tak? Kena ada lam yang asal tadi ni. Kita yarja' ila al-asli lah. Kena ada lam. Inna Zaidun, in Zaidun laqa'imun. Maknanya untuk yang ini kan idza wa inna ma taltabisu bi in an-nafiyah idza uhmilat wa lam yazhar al-maqsud biha. Tetapi fa in zahara al-maqsud, maknanya kalau tak zahir maksud kena letak kalam, isu dia sekarang ni. Tetapi kalau zahir maksud, sebab itu dalam matan dia kata apa? In bada, jika clear maksud, faqad yustaghna 'anil lam, maka terkaya ya tak perlulah letak lam ka qaulihi. Yang ni contoh ni kena tengok elok faham di sini. Ka qauli syair, seperti mana kata syair. Jadi syair ini ialah al-bait litirmah Al-Hakam bin Hakim. Nama dia At-Tirmah. Kunyah ni Abu Nafar. Wa huwa sya'irun ta'i, penyair kabilah Ta'i. Dia kata apa? Dia kata wa nahnu ubatud daimi. Wa nahnu ubatud daimi. Dan kami ini, bermula kami ini ubatu tahu makna apa? Aba maknanya enggan, tak mau. Kami ini ialah orang yang enggan, orang yang tak nak. Ad-daim, ad-daimi ni menzalimi orang. Menzalimi siapa? Min ali malikin, keluarga Malik. Kami tak nak menzalimi dia. Ayat tu jadi al-Malik tu ialah kabilah penyair ni lah. Ayat tu positif tak? Isbat tak? Isbat lah, maknanya kita tak nak zalimi dia. Sebab apa? Itu yang dikatakan qarinah tu. Jadi dalam syatrul awal sudah dinyatakan kami tak nak menzalimi keluarga kami, kabilah kami, iaitulah keluarga Malik ni. Wa in malikun. Poin dia di situ. Wa in malikun, inna mukhaffafah min tsaqilah, maknanya dia mukhaffafah yang muhmalah. So bila dia muhmalah, hukum menyatakan, kaedah asliah mengatakan khabarnya mesti diletaklah lamul ibtida' alladhi 'alliqa bil fi'li itu.
Tiba-tiba pada kanat la yadkhulu lam. Sebab qarinah awal dalam syatrul awal ada qarinah yang menyatakan di sana isbat, di sini pun isbat juga. Jadi wa in malikun kanat kiramal ma'adin. Kenapa? Sebab keluarga Malik ni adalah ia ahlu Malik kiramal ma'adin. Kiramal ma'adin maknanya asal keturunan mereka itu memang asal keturunan yang baik. Ini pun isbat. Yang sebelumnya pun isbat. Kalau begitu, orang tak akan faham kata in itu in anna nafiyah. Nak keluar itu lah. Sebab yang nak menunjukkan in itu nafiyah ialah bila tidak ada lamul ibtida pada khabar. Itu pun jika iltibas. Wa in bada, kalau warubbama dalam matan, kembali kepada matan. Warubbama istughniya anha in bada tu maksud dia ni lah. Dalam syatrul awal isbat, dalam syatrul tsani isbat. Artinya dua syatar ini sokong menyokong antara satu sama lain yang dimaksudkan oleh syair, maka tak ada isu lam itu tidak ada, maka sahlah. Faham tak Ifani? Tak apalah kalau ma la yudriku kulluh la yutraku kulluh. Tak boleh dapat semua, tak faham semua, jangan tinggal epik semua. Kan? Jangan tinggal semua, tak ambil langsung. Faham separuh pun okey lah. Jadinya at-taqdiru, takdir baik tadi, wa in malikun lakanat, sepatutnya ada lam. Fa hudhifatil lamu, maka dihadzafkan lam, li'annaha la taltabisu bin nafiyati, kerana ianya tidak samar, tidak iltibas dengan in an-nafiyah. Sebab apa? Li'anna al-ma'na 'ala al-itsbat, kerana maknanya 'ala al-itsbat. Wa hadha 'ala al-itsbat ni apa yang anda terangkan tadi, apa yang abah terangkan tadi, isbat. Syatrul awal tu qarinah dia. Wa hadha huwal muradu biqaulihi, dan inilah yang dimaksudkan dengan kata-katanya wa rubbama istughniya anha in bada ila akhiril bait. Wa ikhtalafa an-nahwiyyun fi hadhihi al-lam. Bicara tentang lam tak habis lagi. Dan khilaflah ulama-ulama nahwu pada lam ini, lamul ibtida' tu. Hal hiya lamul ibtida'i, adakah dia lam ibtida'? Udkhilat lil farqi baina in an-nafiyah, yang dipermasukkan untuk membezakan antara in nafiyah dan in al-mukhaffafah min ats-tsaqilah. Nak beza hak tu kah? Adakah lam itu? Am ataupun hiya lamun ukhra, ataupun ianya lam yang lain, bukan lamul ibtida', ujutudibat lil farqi, maknanya didatangkan untuk bezakan juga antara in nafiyah dengan in al-mukhaffafah min ats-tsaqilah. Lari sikitnya. Peranan lam tu sama. Tapi cuma nama lam itu, hak nu kata lamul ibtida', udkhilat juga dipermasukkan kerana lil farqi juga. Yang ni tak dinamakan lam ibtida', lam lain, tak tahu lam apa, dibawa datang untuk lil farqi juga. Habis kesimpulannya apa? Wa kalamu Sibawaihi, dan kalam Sibawai, yadullu ala annaha lamul ibtida', menunjukkan orang kesan tengok rupanya Sibawai ni statement dia cenderung mengatakan tu lam ibtida', bukan lam lain. Dakhalat lil farqi, dia masuk untuk tujuannya nak bezakan in al-mukhaffafah min as-saqilah dengan in an-nafiyah. Soalannya in nafiyah ni macam musuh. Jaga-jaga. Ni dia bukan. Bab kita ni bukan in nafiyah lah. Bukan in nafiyah. Kita hanya in mukhaffafah min as-saqilah. Isu dia nak ihmal tu cerita lain. Faham? Dia nak i'mal qalilun dan kathir. Kerapnya i'mal qalilun. Itu isu yang lain. Bab nak ihmal in mukhaffafah min as-saqilah. Yang dibimbangi ialah sama ada in itu mukhaffafah min as-saqilah ataupun in nafiyah, kerana jarak makna di antara dua sangat-sangat jauh berbeza. Sebab itu dia kena ada orang ketiga duk jaga dia, itulah lamul ibtida'. Sebab itu perbahasannya panjang tentang itu. Faham tak? Okey. Jadi kita duk khilaf apa semua ni, apa faedahnya?
Duk khilaf ni apa faedah dia? Wa tazharu faidatu hadzal khilafi fi mas'alatin, dan zahir oleh faedah khilaf ini ialah pada masalah yang berlaku baina ibni Abil Afiyati wa ibn al-Akhdar, antara dua orang ulama iaitu Abul Afiyah dan Ibnu al-Akhdar. Ibnu Abil Afiyah dengan Ibnu al-Akhdar. Depa ni duk bahas, duk berdebat. Dia main satu contoh dua orang ni. Wahya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pada firman pada sabda Nabi SAW. Nabi pernah sebut, Nabi kata qad alimna in kunta la mu'minan. Qad alimna in kunta la mu'minan. Nampak? Pada khabarnya ada lam. Jadi faedahnya apa? Faman ja'alaha, maka mereka yang menjadikannya lam pada lam mu'minan itu lamal ibtida', akan lam ibtida', apa yang berlaku implikasinya aujaba kasra in, dia wajib kasrahkan in. Yang inilah yang apa nama ana sebut tadi dalam matan dalam apa bait yang sebelum ni. Surat berapa tu tak tengok. Wa kasaru min ba'ni fi'lin 'alliqa bil lam ka'lam innahu ladzu tuqa. Ada kaitanlah. Kan kita kena kasrahkan hamzah inna. Sebab itu aujaba kasra in, tak boleh anna. Itu faidatul khilaf dia. Qad alimna in kunta la mu'minan, tak boleh. Qad alimna an kunta la mu'minan, tak boleh. So lam itu ialah lamul ibtida', wajib kasrahkan hamzah in al-mukhaffafah min as-saqilah tadi. Faham? Clear. Wa man ja'alaha laman ukhra. Dia pun sebut istilah yang sama. Tadi sebut lam lain. Artinya bukan lamul ibtida'. Dia tak namakan lam apa. Dan mereka yang telah menjadikannya akan lam itu ialah lam yang lain ujtulibat lil farqi, yang diistilabkan, didatangkan al-ityana lil farqi, untuk membezakan. Jadi peranan dia tu. Bezakan antara apa? In nafiyah dengan in mukhaffafah min as-saqilah. Kan? Fataha, nescaya hendaklah dia fathahkan an. Wajara al-khilafu fi hadhihi al-mas'alati qablaha baina Abil Hasan Ali bin Sulaiman al-Baghdadi al-Akhfashi al-Saghir wa baina Abi Ali al-Farisi, faqala al-Farisi hiya lam ghairu lam al-ibtida'. Ini khilaf lagi. Sebelum tu dah ada khilaf dah. Alam ini bukan lam ibtida', ujtulibat lil farqi bihi. Wa qala Ibnu Abil Afiyah wa qala al-Akhfash as-Saghir innama hiya lamul ibtida' udkhilat lil farqi. Isunya kerja dia sama lam itu. Cuma nama aja, ini bukan lam ibtida'. Hak ni kata ini lam ibtida'. Wa bihi qala Ibnu al-Akhdar, dan dengannya berkatalah Ibnu al-Akhdar. Ibnu al-Akhdar kata apa? Ada berhenti di situ sebenarnya. Wa bihi, dan dengannya juga telah berkatalah Ibnu al-Akhdar. Artinya lam itu ialah lam ibtida' udkhilat lil farqi. Dipermasukkan untuk membezakan di antara apa dia? In mukhaffafah min thaqilah dengan in an-nafiyah. Ingat, lam itu tak kiralah ibtida' ke apa, tapi kerja dia sama. Nak membeza, nak jaga in itu. Supaya bukan in itu in an-nafiyah. Tapi kalau wa in badah, boleh buang lam. Macam contoh syair tadi. Cantik. Kita sampai ke satu stesen yang sangat-sangat besar. Iaitulah qala musannifu wal fi'lu illam yakun nasikhan fala tulfihi ghaliban bi in di musala. Jadi ada lagi perbahasan tentang in mukhaffafah min thaqilah, tapi daripada sudut yang lain pula. Habis dah cerita tu. Jadi cukuplah sekadar itu, insya-Allah. Kita nak masuk kerja ni. Ini pun lewat dah ni. Kita tangguh dulu lah tuan-tuan dan puan dengan baca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum.